Saya sebagai pemimpin di sini meneruskan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin universiti lah. Saya dapat rasakan denyut nadi keperluan pelajar, keperluan staf, keperluan pengurusan, pentadbir dan juga staf pelaksana dan staf sokongan. Saya kemungkinannya adalah antara Naib Chancellor Universiti Awam yang dilantik dalam tempoh COVID. Kita mesti juga yakin bahawa kita akan dapat saling memupuk sinergi. Dalam konteks itu, saya sebagai pemimpin di sini meneruskan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin universiti lah. Saya bersyukur sebenarnya apabila saya dilantik, saya telah pun mengetahui banyak perkara lah dalam COVID untuk menangani COVID-19 ni. Sepanjang pendek tempoh saya sebagai Deputy Vice Chancellor ataupun Timbalan Naib Chancellor Akademik sebelum ini, saya dapat rasakan denyut nadi keperluan pelajar, keperluan staf, keperluan pengurusan, keperluan pentadbir dan juga staf pelaksana dan staf sokongan. Tempoh 100 hari ini, kemungkinan besar saya nyatakan kejayaan yang dapat saya laksanakan basically kerana saya menggunakan perancangan yang sudah sedia ada. Jadi apabila saya terima saja lantikan ini pada September, 6 September adalah hari pertama saya sebagai Vice Chancellor. Apa yang saya sebut dalam ucapan sulung saya, reset, recover and restore. Reset itu adalah kita reset target. Sebab pandemik ini memerlukan kita untuk melihat target, contohnya pencapaian penerbitan sebanyak 6,000. Mungkin kita tak boleh capai 6,000 itu seperti yang dirancangkan. Kita perlu stretch out, disedikitkan sekarang, dibanyakkan di hujung nanti. Itu yang dimaksudkan dengan reset. Kita reset target sasaran kita. Tentang recover itu, kita ada banyak sebelum pandemik, semasa pandemik 2 tahun yang lalu, kita ada banyak sumber peluang kerjasama dengan orang luar negara, dengan industri, tapi kita tak dapat lakukan. Jadi dalam konteks itu kita perlu recover semula apa yang kita terhilang dalam tempoh 2 tahun dan sebelumnya. Kenapa kita kena reset, recover ni? Sebab sebenarnya kita kena restore. Buat semua benda perkara perancangan yang telah kita rancangkan itu dengan sedikit adjustment, basically sebab kita nak mendapatkan kepercayaan kembali stakeholder kita. Satu perkara yang kita masih tak berapa dapat menyelesaikannya ialah komunikasi. Itu sebab saya wujudkan semasa saya Deputy Vice Chancellor tu, saya wujudkan apa yang saya panggil Coffee Talk with Rosie. Kembali lagi bersama saya di Coffee Talk with Rosie, siaran ke-20. Dibincangkan di bawah RMK 12 dan juga di bajet. Salam Prof, saya nak tanya mengenai bantuan keuangan. Sebenarnya konsep saya adalah nak mendekati warga ataupun keluarga UiTM ini supaya mereka mahu bercakap pada kita. Bukan cakap pada saya, tapi bercakap pada kita dalam konteks ketika itu saya di akademik. Tapi apabila saya menjadi Vice Chancellor, ramai yang memohon kepada saya untuk mengekalkan Coffee Talk with Rosie ini supaya mereka ada peluang dan ruang untuk berkomunikasi secara telus dengan saya tanpa mengira barrier. Teruskan mempersoalkan apa-apa yang nak disoal supaya kita akan terus meminda yang hebat. Pada masa yang sama, saya juga nak mendapatkan pelajar, engagement ataupun penlibatan pelajar. Saya adakan rancangan sukan itu, Hari Sukan Se-Malaysia, di mana Hari Sukan Se-Malaysia ini kita lancarkan secara hybrid ke semua kampus dan kita mohon pelajar-pelajar untuk terlibat sama. So itu yang saya dah buat dalam tempoh 100 hari ini dengan bantuan hal ehwal pelajar dan juga pusat sukan.
Dan yang ketiga itu saya menggunakan konsep walkabout. Dan terima kasih juga kepada staff-staff saya di pejabat Naib Chancellor sendiri kerana telah menguruskan hal-hal saya walkabout ini. Saya mulakan dengan pejabat yang di dalam Chancellor ini, kemudian kita mengarah kepada fakulti dan seterusnya kita bergerak ke fakulti di luar Shah Alam dan unit-unit di luar Shah Alam dan akhirnya kepada kampus-kampus cawangan. Jadi pada saya 3 inisiatif yang saya laksanakan tempoh 100 hari ini sebenarnya kita nak mendekati warga dalaman UiTM agar kita dapat memperbaiki ataupun memperkuatkan keupayaan dalaman supaya selepas ini masing-masing boleh menjalankan tugas mereka di luar. Saya bukan setakat nak mengucapkan terima kasih kepada warga, saya sebenarnya bersyukur pada Allah kerana nak menggerakkan UiTM ni saya tahu ramai yang bertanya macam mana saya boleh laksanakan. Sebenarnya bukan saya yang melaksanakan. Semua warga ataupun semua keluarga UiTM ni yang melaksanakan. Walaupun memang ada yang mengatakan oh Prof is a good leader. Saya hanya bersyukur kepada Allah sahaja kerana ada orang yang menyedari itu. Itu sebenarnya pada saya adalah satu mungkin kelebihan berdoa lah. Jadi saya memang hari-hari berdoa supaya mengawal UiTM ini bukan hanya daripada seorang ataupun 10 orang, tapi sebenarnya dia banyak orang yang mengawalnya. Jadi saya sangat berterima kasih dan kerana Allah juga yang menggerakkan hati masing-masing lah kerana keikhlasan mereka untuk membantu saya. Itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah.